Okey, untuk video kali ini kita nak belajar mengenai penyerapan. Apa itu penyerapan? Di dalam unit 8 dalam konteks ada unit 8 iaitu penyerapan. Jadi penyerapan di sini bermaksud sesuatu objek ataupun bahan ataupun alatan yang sifatnya menyerap cecair. Contohnya kita boleh katakan adalah Ahmad mengelap air yang tertumpah itu menggunakan tisu. Jadi apa maksudnya penyerapan di sini adalah objeknya iaitu tisu. Boleh menyerap cecair. Cecair itu apa? Ialah air. Itu adalah sedikit sebanyak maksud mengenai penyerapan. Sesuatu objek yang menyerap cecair ataupun air. Namun begitu, terdapat juga objek yang boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi macam mana kita nak tahu objek tu boleh menyerap air ataupun tidak menyerap air? Maka dengan itu, cikgu ada buat sedikit aktiviti ataupun eksperimen untuk kita sama-sama tengok macam mana objek boleh menyerap air dan juga objek yang tidak boleh menyerap air. Jadi mari kita lakukan sedikit eksperimen. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kita akan buat sedikit eksperimen mengenai topik kita iaitu unit 8, penyerapan. Oleh itu, cikgu menggunakan api cagari untuk meletakkan sedikit air supaya kita tahu bagaimana penyerapan ini berlaku. Kita nak tengok setiap alat yang saya tunjukkan pada awal tadi, adakah betul-betul menyerap air ataupun tidak. Jadi mari kita tengok pada alat yang pertama iaitu kain lap. Kita tengok kain lap ni, dia boleh serap air atau tidak. Tengok air yang cikgu letakkan dekat atas benda warna putih ni dah hilang. Jadi maksudnya tuala ataupun tuala lap tu kita boleh gunakan sebagai menyerap. Kemudian kita tengok kepada sudu. Sudu ni boleh serap air ke tidak? Kita gosok-gosok, tak jadi apa pun, gosok lagi. Jadi maknanya sudu ni tak menyerap air. Sudu ni kita boleh gunakan untuk mengambil air supaya kita boleh guna untuk minum, untuk kita kacau-kacau, buat air sirap ke, air kopi ke, air Milo ke. Jadi maksudnya tidak boleh digunakan untuk menyerap, bukan bahan yang menyerap. Tengok kita guna tuala lap tadi, boleh menyerap juga dengan elok. Kemudian kita nak tengok bahan yang lain pula. Jadi kita letakkan air balik kat depan kamera ni. Kita nak tengok pula, kita nak tengok bahan yang seterusnya, itu bawang putih. Bawang putih ni boleh ke tak boleh? Kita gosok sikit, gosok. Kita cuba lagi, gosok. Tak jadi. Jadi maksudnya bawang putih ni dia tidak menyerap air. Jadi kita dah celup dalam air pun tak menyerap, airnya masih ada dekat situ. Jadi maksudnya bawang putih tidak menyerap air. Nampak kan? Ada lagi air kat situ. Kita lap balik dengan lap kain tadi. Kain lap, hilang. Kemudian kita nak teruskan lagi. Kita nak cuba, kita letak air dulu. Kita nak pakai bahan yang seterusnya iaitu span. Kita nak uji sama ada span ni boleh serap air ataupun tidak. Kita pun cubalah gunakan air. Sebenarnya span ni boleh menyerap air. Tapi sebabkan span ni dia tak nak menyerap air pula. Mungkin span murah kot. Tak apa, kita cuba gosok-gosok lagi. Kita tengok dia serap air ke tak. Dia boleh serap air sebenarnya. Tapi mungkin span ni kita perlu rendam dalam air dahulu. Kita rendam dalam setengah jam supaya kuasa menyerap dia tu boleh terjadi. Barulah dia boleh menyerap. Tapi ni mungkin sebab span baru cikgu gunakan. Tapi jangan keliru pula, span ni boleh menyerap air. Macam kita cuci pinggan tu, dia boleh serap air tapi airnya bertebaran. Mungkin kita kena pakai span yang dah pernah digunakan, bukan span yang baru. Span yang baru ni kuasa menyerap dia susah nak menyerap air. Tengok, gosok-gosok pun tak nak serap air, airnya masih ada lagi. Kemudian rasanya cikgu perlu celup. Cikgu perlu celup dalam air yang banyak. Kita perah-perah dulu supaya airnya tu masuk dalam span. Kemudian dia boleh aktifkan kuasa menyerap span tu. Tengok, pakai kain lap senang saja. Pakai kain lap lagi senang daripada pakai span ni. Padahal span ni kita gunakan untuk membasuh pinggan. Bila dah basuh pinggan, maksudnya dia menyerap air, dia menyerap sabun untuk kita gunakan supaya pinggan kita tu bersih. Kemudian
Kita teruskan lagi, kita nak cuba apa pula kali ni. Kita cuba span yang cikgu dah serapkan air tadi, yang cikgu dah biarkan dalam beberapa minit. Kita tengok boleh serap air ni tak. Okay, kita gosok. Bolehlah dia menyerap sikit air. Tetapi span ni kalau nak lebih elok digunakan, kita better kita rendam dalam air suam selama setengah jam ataupun 1 jam, supaya dia dapat aktifkan kuasa menyerap bagi span tersebut. Okey, kemudian cikgu lap balik, kita nak cuba kepada bahan yang seterusnya. Okey, kita tabur lagi air. Kita nak tengok bahan yang seterusnya, stokin. Stokin ni memang obviously lah dia boleh serap air. Nampak hilang terus semua air yang ada dekat atas permukaan color putih ni. Jadi maksudnya stokin boleh menyerap air. Dia dah gelap pula. Okey, kita tabur lagi air. Kita nak cuba bahan yang seterusnya. Kita nak cuba besi pula. Besi ni boleh ke? Kita dah gosok-gosok, memang confirm tak boleh lah. Ikut logik akal memang besi tak boleh menyerap air. Kita gosok lagi, tak boleh menyerap air, cuma dia boleh mengangkut air. Air pun masih ada lagi. Kita pun ambil span tadi untuk lap, pun tak boleh juga nak lap air tu. Cikgu tak faham kenapa span ni tak boleh lap air. Kita lap lah pakai kain lap tadi tu, berkesan lagi elok kain lap tu, kuasa menyerapnya lagi tinggi. Okey, kita nak teruskan lagi kepada bahan yang terakhir, tak silap cikgu. Bahan yang seterusnya, kita guna tisu, tisu yang kering. Kita guna tisu yang kering, kita lap, kita tarik. Lagilah elok pakai tisu yang kering. Nampak tak? Terus tak ada airnya. Jadi tisu ni kita boleh gunakan untuk mengelap tangan. Kita rendam dalam air, kita nak tengok betul-betul menyerap air. Nampak berapa banyak air yang diserap tu. Kita perah, banyakkan air tu. Okey, kita serap balik air tadi, kita tak nak membazir. Kita biarkan dulu air tu kat situ. Kita nak cuba bahan yang seterusnya, iaitu kita lap kejap. Okey, kita pakai ni. Kita pakai kertas pula. Kertas ni menyerap air. Apa buktinya? Tengok, kita perah nanti ada keluar air ke tidak keluar air. Ada keluar air. Jadi kita tengok apabila kita perahkan kertas tu, ada keluar air kali hijau. Maksudnya kertas tu ada ink ataupun ada dakwat dia. Jadi bila kita gabungkan dengan air, dia akan mengeluarkan dakwat. Okey, jadi rasanya itu eksperimen kita untuk hari ini. Jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah seperti yang berikut. Berdasarkan eksperimen tadi, dapat kita simpulkan di sini bahawa bahan yang tidak menyerap air adalah seperti berikut. Nombor 1, bawang putih. Nombor 2, sudu. Dan nombor 3 adalah rantai besi. Ini adalah bahan yang tidak menyerap air. Kemudian yang kedua adalah bahan yang tidak menyerap air. Terdapat 4, iaitu kain lap, tuala, kertas, nombor 3 tisu dan juga span. Jadi dapat kita simpulkan daripada eksperimen yang kita lakukan di sini bahawa ada objek yang boleh menyerap air dan juga ada objek yang tidak boleh menyerap air seperti yang telah kita senaraikan tadi. Okey, dengan itu maka berakhirlah video kali ini. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.